Ya? Boleh. Ya? Lemas tadi. Tak perasan. Saya pun tak perasan. Allah. Sihat saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya kesambung perbincangan hadis-hadis himpunan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hadis yang ke-789. Hadis yang ke-789 dan juga dua hadis lain diletakkan oleh Imam Bukhari di bawah Babul Hadi Wassamtil Hasan. Babul Had, bab yang membicarakan tentang petunjuk dan sikap yang baik. Untuk membicarakan hadis ini, Imam Bukhari rahimahullah telah mengemukakan 3 riwayat. Riwayat yang pertama, kata Al-Haris bin Hashirah, dia kata haddatsana Zaid bin Wahb qala sami'tu bin Mas'ud yaqul innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uh qalilun khutaba'uh qalilun su'aluh kathirun mu'tuh al-amalu fihi qa'idun lil hawa wa sayati min ba'dikum zamanun qalilun fuqaha'uh kathirun khutaba'uh kathirun su'aluh qalilun mu'tuh al-hawa fihi qa'idun lil amal i'lamu anna husnal hadi fi akhir zaman khairum min ba'dil amal. Kata Al-Haris bin Hashirah, Zaid bin Wahab telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata. Ibnu Mas'ud ini sebagai salah seorang cendekiawan sahabat, ilmuwan besar di zaman sahabat. Jadi kata Zaid, kata saya dengar Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya kamu akan berada pada suatu zaman yang mana ahli fiqhnya, yakni ahli yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam hal ehwal agama itu sangat ramai, tetapi khatibnya sedikit. Khatib ni mana orang yang berceramah tak ramai, fuqahanya ramai. Orang yang meminta, permintaannya sedikit, tetapi orang yang memberi banyak, ramai. Mana orang yang meminta-minta sedikit, tapi yang memberinya banyak ataupun ramai. Perbuatan amalan seseorang pada zaman itu adalah pengawal kepada hawa nafsu. Ini suatu zaman yang kita sebut sebagai zaman keemasan. Sesungguhnya ulama mengatakan zaman ini dia lebih mengisyaratkan pada 300 tahun pertama, zaman sahabat
zaman tabi'in dan zaman tabi'it tabi'in, yang disebut sebagai zaman salafus salih. Jadi 3 ciri yang disebutkan pada zaman keemasan itu, iaitu ramai orang yang alim, khususnya dalam bidang agama. Jadi orang yang bercakap dan berceramah ni kurang, tak ramai. Tetapi yang alim itu ramai, tempat rujuk. Masyarakat ni bebas nak merujuk pada sesiapa saja dalam isu-isu agama. Ini zaman dia lah. Dan zaman selepas itu, jadi permintaannya sedikit. Permintaan sedikit di sini. Kalau kita tengok dalam syarah, para ulama menjelaskan bahawa mana pada waktu itu, kalau nak kira dari segi kehidupan moral masyarakatnya, semuanya kita kata bekerja, berdikari, nak cari yang menganggur pun payah. Sehingga kalau nak cari peminta sedekah, orang yang meminta sesuatu, tak ramai. Tetapi yang sanggup memberi, orang yang sanggup memberi, sangat ramai. Ini contoh kehidupan yang bertamadun. Hebat kehidupan zaman itu. Jadi yang mengawal nafsu pada zaman itu adalah amal-amal kebaikan. Jadi amal kebaikan masyarakat pada waktu itulah yang mengawal hawa nafsu. Baik, itu dari satu zaman. Kemudian kata Ibnu Mas'ud lagi, dan selepas itu akan datang suatu masa ataupun suatu zaman, mana selepas zaman kamu, setengah ulama kata selepas 3 kurun, selepas 300 tahun pertama itu, yang mana pada waktu itu ahli fiqhnya tak ramai, mana fuqahanya sedikit saja, tetapi yang berceramah, yang bercakap ni ramai. Yang bercakap, yang berceramah tu ramai, tapi orang yang betul-betul alim sehingga menguasai ilmu agama sedikit saja. Pertanyaannya banyak, sama ada dari sudut peminta sedekah ataupun isu-isu itu timbul dengan banyak. Pelbagai persoalan timbul, tetapi yang boleh memberikan jawapan dengan tepat itu tak ramai. Ataupun kita kata kalau dalam konteks keuangan, maksudnya mana umat Islam pada waktu itu sudah di segi ekonomi ini sudah berada dalam tahap yang sangat rendah. Ni perhatian untuk pemilik kenderaan SS575U SS575U, minta perhatian, tolong alihkan kenderaan dia ada muslimat yang nak keluar. Harap tindak akan segeralah. Kata Ibnu Mas'ud lagi, pada zaman itu hawa nafsu yang mengawal manusia. Ini 2 perbezaan yang sangat ketara. Di suatu ketika ini berlaku pada umat Nabi, boleh jadi kita kata bahagian kuat itu berlaku dalam zaman kita. Orang yang betul-betul alim tak ramai, tapi penceramahnya ramai. Persoalannya banyak timbul, soalan itu, soalan ini banyak timbul, tetapi yang boleh memberikan jawapan yang tepatnya sedikit saja, tak ramai. Dan terbuktilah kalau kita tengok zaman kita sekarang ni, kita tidak bermaksud untuk menuding jari pada sesiapa, tidak maksud itu. Kita boleh lihat sendiri kita boleh lihat sendiri sebab sekarang ni zaman internet, kita boleh tengok. Sebagai contoh, saya ambil satu contoh ni, dia kuliah pendek lah. Saya terkejut juga, ada seorang pengkuliah tu ditanya soalan tu soalan bertulis. Ini contoh yang saya nak bagi di zaman kita lah. Ada soalan tu berbunyi begini: apa pandangan ustaz? Sebabnya ada seorang penceramah yang telah mendakwa, membuat kenyataan dalam ceramahnya bahawa perempuan, 2 soalan tapi dia kembarkan sekali. Soalan pertama, mana perempuan bila bersentuh dengan suami isteri lah, suami bersentuh dengan isteri mana tidak batal wudu. Ada yang kata begitu. Soalan pertama. Soalan yang kedua, perempuan dalam keadaan haid
bukan junub kalau junub ni dia agak lain sedikit. Ni perempuan dalam keadaan haid boleh baca Al-Quran. Ada soalan begitu. Jadi ustaz ni jawab, ni saya dengar sendiri. Dia kata itu tanda bahawa ustaz itu makan pil kuda, dia kata. Dia jawab begitu. Oh, saya tahu bahaya. Itu bahaya. Kalau kita cara kita jawab, kita menimbulkan fitnah pada sahabat. Sebab perkara itu khilaf di zaman sahabat lagi. Sepatutnya kita sebut kalau mengikut mazhab Syafi'i kita begini. Kalau mengikut mazhab lain begini, kita bagi penjelasan. Barulah dia nampak murni. Tapi jawapan itu begitu saja. Dan dia sebutlah mana dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi dia tidak buat ulasan dengan baik. Sedangkan Imam Bukhari kata boleh. Bahkan dalam zaman sahabat sudah berlaku khilaf. Sepatut bila kita sebut begitu, kita sebutlah dalam mazhab Syafi'i yang menjadi amalan ramai masyarakat kita di Indonesia ni begini. Itu barulah mana tepat dari sudut ilmunya. Banyaklah contoh-contoh kalau kita nak sebut hadis-hadrat boleh buat perbandingan di kalangan para ulama, para asatizah yang berceramah ni, kita boleh lihat sendiri. Saya sebut tu sebagai nak menyatakan bahawa tanggapan Ibnu Mas'ud tentang perubahan ilmu masyarakat, perubahan kedudukan masyarakat berlaku. Mana semakin lama jarak daripada Nabi, maka banyak berlaku perkara-perkara yang sudah dikira bercanggah dengan kehidupan generasi awal Islam, khususnya sahabat yang diiktiraf baik oleh Allah dan Rasul. Baik. Hadis ini ataupun asar ni dia panggil asar sebab dalam hadis ni tidak sebut tentang kata-kata Nabi, tidak disebut perbuatan Nabi, cuma riwayat ini menceritakan tentang tabi'i dengan sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi bila Ibnu Mas'ud cerita maklumat dari pihak dia sendiri, oleh kerana kedudukan dia sebagai sahabat besar, seperti yang saya sebut tadi bahawa Ibnu Mas'ud ni adalah seorang musaqqafin minas sahabah. Ini salah seorang cendekiawan sahabat. Dari sudut istilahnya disebut sebagai asar. Jadi asar ni pun diterima berdasar pada hadis Nabi. Apa yang dilakukan, diamalkan, diucapkan oleh sahabat ni, dia ada nilai dalam agama kita. Dia boleh jadi panduan juga untuk kehidupan kita, seperti yang disebut oleh Nabi dalam beberapa hadis. Alaikum bisunnati, misalnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, addu 'alaiha bin nawajis. Kamu wajib ikut sunnah aku dan sunnah mana khulafa aku. Khulafa aku secara umumnya mengikut tafsiran setengah ulama, maksudnya para sahabat dia. Diiktiraf. Baik. Itu yang pertama. Jadi hadis asar ini menunjukkan keutamaan Ibnu Mas'ud serta persaksian Huzaifah. Sebabnya dalam riwayat disebutkan bahawa Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi yang dari segi fizikalnya mirip pada Nabi. Dia ada beberapa orang sahabat yang mirip dengan Nabi. Salah seorangnya Ibnu Mas'ud. Baik. Jadi dalam hadis ini, dari kesesuaian dengan tajuk, hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa akan berlaku perubahan di zaman sahabat, zaman tabi'in dengan zaman kemudian. Apa tujuan Ibnu Mas'ud sebut begini? Apa tujuan? Untuk apa beliau sebut? Apakah semata-mata cerita sahaja ataupun ada maksud tersirat? Maksudnya kita sebagai umat akhir zaman, kita kena jadikan para sahabat, zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in ataupun 300 tahun yang pertama itu sebagai ukuran kehidupan kita, penanda aras. Sebab itulah kalau kita perhati, ini saya nak sebut lebih sedikit pada maklumat ini. 300 tahun pertama ni merupakan tahun yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Kerana pada 3 kurun pertama inilah adanya sahabat, bahkan Nabi sendiri pun zaman inilah. Kemudian lepas sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan ulama-ulama besar, mazhab 4, lebih daripada 4, ulama-ulama hadis dan ulama yang telah meletakkan garis panduan ilmu-ilmu usul dalam usul fiqh, usul tafsir, usul hadis, usul fiqh, semuanya wujud di zaman ini. Asas ilmu itu. Cuma pengembangan ilmu berlaku selepas itu. Misalnya penyusunan hadis secara keseluruhan berlaku dalam 3 kurun pertama. Sebab itulah salah satu tanda bagi orang yang belajar ilmu hadis, kalau sesuatu hadis itu tidak dijumpai dalam 3 kurun pertama, tiba-tiba pada kurun keempat baru ada, baru ditemui,
mana hadis itu bermasalah. Itu sebagai tanda hadis itu perlu disemak, perlu ditakhrij. Macam mana 3 kurun pertama tidak ada hadis, tiba-tiba keluar pada kurun yang keempat misalnya. Itu suatu perkara yang pelik. Sebab Allah lahirkan pada 3 kurun pertama ni ulama-ulama yang sanggup mati mengumpul membuat semakkan terhadap hadis dan mereka bukukan. Dan pada zaman ini juga, zaman itu juga, pada 3 kurun pertama itu juga, semua perawi-perawi hadis didaftarkan dalam kitab, sehingga kita boleh rujuk sampai ke hari ini. Itulah hadis-hadis 3 kurun pertama umat Islam dianggap sebagai kurun keemasan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Cumanya selepas daripada itu berlaku perubahan. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan dia panggil. Secara zahirnya nampak seperti cerita, tetapi di sebalik cerita itu ada satu tuntutan, ada nilai dia. Apa dia? Kita kena buat kajian terhadap 3 kurun pertama, ulamanya macam mana, buat kajian tentang sahabat. Hadirat secara khususlah kita boleh kata masyarakat kita ni daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah sampai peringkat universiti, dia tidak ada satu khusus subjek kajian tokoh, yang mana tokoh yang dibincangkan adalah para sahabat, tidak dijadikan satu sukatan khusus. Itu perkara yang agak pelik tu. Sedangkan kalau kita baca dalam buku Ibnu Khaldun, dia ni perkara ini telah dinakalkan oleh Al-Munawi dalam syarah Matan Arba'in. Nukilan daripada Al-Munawi terhadap kata-kata Ibnu Khaldun, dia kata zaman tabi'i, kalangan tabi'i menjadikan sukatan teras perihal sahabat. Mereka ceritakan kehidupan sahabat kepada anak-anak mereka, dan itu menjadi sukatan utama. Bahkan kalangan tabi'i berkata, kami mengajarkan perihal sahabat kepada anak kami sepenting kami mengajar Al-Quran. Jadi anda tengoklah bagaimana bentuk pengajian pada waktu itu. Rupanya para tabi'in bila dia mengajar hadis kepada anak-anak dia, bila belajar hadis, nama yang paling penting adalah sahabat. Sebab sahabat itulah yang ambil setiap riwayat daripada Nabi. Jadi sebelum menceritakan hadis, kalangan tabi'in dia cerita dulu perawi pertama yang paling penting, iaitu sahabat, kepada anak-anak mereka. Akhirnya perkara itu menjadi sukatan. Tapi zaman kita tidak ada, menyebabkan masyarakat Islam lebih kenal tokoh dunia yang lain. Mereka tidak kenal tokoh dunia agama kita, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, hadis yang kedua, an Abi Tufail qala qultu lahu ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala na'am wa la a'lamu ala zahri al-ardi rajulan hayya ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairi qala wa kana abyad malih al-wajh. وعن يزيد بن هارون عن الجريري قال كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت قال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري قلت ورأيته قال نعم قلت كيف كان قال كان أبيض مليحا مقصدا. Diriwayatkan daripada Abi Tufail, beliau berkata, aku bertanya kepadanya, jadi aku bertanya kepadanya, yaitu Al-Jurairi itu. Dia tanya Abi Tufail, Jurairi perawi hadis tanya Abi Tufail. Dia kata, apakah engkau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin Abu Tufail ini sahabat. Pernahkah engkau melihat Nabi? Beliau menjawab, ya. Dan pada sekarang ni, ketika kita bercakap ni, aku tidak tahu di muka bumi ni ada lagi seseorang yang masih hidup selain aku yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Tufail kata, sekarang ini aku tidak tahu ada lagi ke tidak sahabat di zaman aku selain daripada aku. Maksudnya apa? Maksudnya riwayat ini menjelaskan kepada kita bahawa pada waktu berlaku riwayat ini, sahabat ini sudah tidak ada. Sehingga Abu Tufail kata, setahu aku saja yang masih ada. Boleh jadi ada di Basrah, di Iraq, boleh jadi ada, tapi di tempat dia setakat dia tahu, hanya tinggal aku saja. Itu setakat yang dia tahu. Sebab dalam hadis Nabi, semasa Nabi berada di Madinah, Nabi kata 100 tahun ke hadapan
akan tidak ada lagi para sahabat aku. Makna bermula daripada Nabi sebut di Madinah tu 100 tahun ke hadapan akan berakhir zaman sahabat. Itu jelas dia sebut. Bagi ulama yang belajar hadis, memang dia buat kajian lah. Sebab kalau ada orang dakwa dia sahabat Nabi, tiba-tiba sudah 120 tahun dah daripada ketika hadis tu Nabi sebut, itu tanda itu adalah dakwaan palsu. Itu adalah dakwaan palsu. Baik. Daripada hadis ni saya boleh faham berdasar kepada hadis lain, maknanya At-Tufail pada waktu ni dia berada di penghujung 100 tahun. Dia berada di penghujung 100 tahun. Sebab Nabi sebut begitu. Baik, apa kata dia? Dia kata setahu aku lah, setahu aku tidak ada dah orang lain yang pernah melihat Nabi ni zaman ini, zaman dia lah, kecuali aku. Baik. Lalu ia berkata, Abu Tufail berkata, Rasulullah SAW ni seorang lelaki yang berkulit putih, wajahnya manis, ceria, tampan. Dalam beberapa riwayat lain, putih tu putih macam mana? Putih tu bukan putih sepus, sepatu Jepun tu, tidak. Putih di sini putih kuning. Itu saya guna slang Kelantan jarang-jarang. Dia putih kuning. Bukan putih pucat tu, tidak. Itu huraian dalam riwayat lain. Jadi cantik lah. Sebab tu ada ketikanya beberapa orang sahabat kata dalam keadaan kulit Nabi putih kuning itu, tiba-tiba Nabi pakai, dia panggil khullah. Khullah ni persalinan luar. Contoh kalau saya pakai baju ni, saya pakai pula dia punya satu jubah yang nipis di luar jubah yang saya pakai ni, misalnya, itu dia panggil khullah. Pernah Nabi pakai jubah tu yang dihadiah kepada Nabi yang warnanya merah darah ikan yang terang. Jadi bila Nabi pakai tu kena dengan kulit Nabi, orang panggilan ni kata apa? Matching lah kita kata nak. Jadi sahabat kata tak pernah kita tengok lelaki di Madinah lebih segak, lebih tampan, lebih cantik daripada Nabi. Makna putih di sini putih kuning. Itu dalam huraian hadis lain. Jadi bila Abu Tufail kata begitu, di sini Imam Bukhari kemukakan riwayat lain. Dalam hadis sama dia kembarkan di riwayat ini, dan diriwayatkan daripada Yazid bin Harum daripada Al-Jurairi juga. Jurairi kata, aku bertanya seorang sahabat yang di akhir zaman sahabat yang bernama Abu Tufail. Aku tanya ni ketika aku sedang tawaf di Baitullah. Tiba-tiba aku tengok Abu Tufail ada. Aku pun tanya dia, pernahkah? Abu Tufail cerita. Abu Tufail kata, sekarang ni setakat yang aku tahu tidak ada orang yang pernah melihat Rasulullah kecuali aku saja. Maknanya Abu Tufail nak ceritakan bahawa zaman sahabat sudah berada di penghujung. Itu maksudnya. Bila Abu Tufail kata begitu, maka Al-Jurairi pun tanya, apakah engkau melihat Rasulullah? Maknanya engkau melihat Rasulullah oleh kerana engkau sahabat. Maka Abu Tufail kata, ya, aku pernah melihatnya. Maka Al-Jurairi tanya, bagaimana rupa Rasulullah? Bagaimana fizikal Rasulullah? Maka Abu Tufail menyebutkan bahawa Rasulullah ni segi perawakan dia, kulit dia berwarna putih, maknanya putih kuning. Kemudian dari segi raut wajah Nabi terpanggil at-talq. At-talq ni maknanya berseri-seri. Berseri-seri maknanya kedudukan muka dia tu berseri. Kalau kita tengok tu nampak seorang yang ceria. Dan dari segi ketinggian Nabi pun sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Itu kalau dalam hadis tadi sebut dua je ciri-cirinya. Apa dia? Kulit dan juga raut muka tu. Tapi dalam hadis yang kedua ni sebut tinggi dia sederhana. Hadis yang ketiga, Ani bin Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-hadyu as-salih was-samtu as-salih wal-iqtisad juz'un min 25 juz'an min an-nubuwah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, petunjuk yang baik, sikap yang baik dan sederhana dalam tindakan adalah salah satu daripada 25 sifat kenabian. Ada hadirat kena perhati di sini. Mengikut petunjuk di mana petunjuk Quran dan hadis. Ataupun setengah ulama dia kata petunjuk wahyu. Kemudian sikap yang baik, perangai yang baik,
dan sederhana dalam tindakan, tidak melampau, tidak terlalu kurang, sederhana. Itu salah satu daripada, semua itu merupakan salah satu daripada 25 sifat kenabian. Jadi maknanya apa? Maknanya Nabi nak ceritakan kepada kita bahawa kamu kena berusaha meletakkan posisi hidup kamu dalam bentuk apa ni, kita kata sentiasa meletakkan pedoman kita tu al-hadiyus salih, petunjuk yang baik, yakni wahyu. Dia begini hadirat, ini kalau saya nak cakap dalam bahasa mudah lah. Kalau boleh, kalau kita sebut petunjuk ni mungkin setengah-setengah tu dia payah nak faham. Bahasa mudahnya, bila kita kata kita kena mengikut petunjuk yang salih, mana kita mendekatkan kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah. Macam mana mendekatkan? Sebagai contoh, Rasulullah SAW, setiap apa yang Nabi buat, sehingga masuk bilik air sampai memerintah negara, semua menjadi petunjuk. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah, ini sebagai contoh. Abu Bakrah pernah tanya Nabi, wahai Rasulullah, bolehkah saya nak catat apa sahaja yang saya tengok Rasulullah buat? Rasulullah kata boleh. Bahkan Nabi kata, mula-mula dia minta, dalam riwayat ini disebut, boleh ke Rasulullah saya nak tulis tentang Rasulullah ketika Rasulullah marah. Ketika Rasulullah sedang marah itu, boleh ke saya nak catat, nak tulis sebagai hadis? Nabi kata boleh. Aku ni ketika aku marah pun dia boleh menjadi pedoman untuk umat. Ketika aku marah pun dia boleh menjadi petunjuk kepada umat. Sebab itulah Abu Bakrah ni hadirat, salah seorang sahabat Nabi, catatan dia itu dianggap sebagai catatan emas, menjadi rujukan mana tabi'in dan sebagainya. Cuma yang saya nak sebut di sini, bila sebut petunjuk yang baik, tadi saya sebut contoh pertanyaan Abu Bakrah. Nabi ni semua perkara ada. Semua yang Nabi buat ada contoh. Cara makan, cara minum, bahkan cara bersetubuh. Kalau kita malu, kita nak cerita cara persetubuhan kita, tapi Nabi dia kena sebut. Sebab itu apa ni, sunnah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi tanya isteri Nabi. Isteri Nabi cerita begini. Cerita tu maksudnya cara supaya tidak menyalahi kehendak Allah dan Rasul. Misalnya, sebagai contoh, ni banyak hadis ni, mana ketika mana bersetubuh kami berselimut, tidak kata telanjang bulat gitu. Walaupun jumhur ulama kata telanjang bulat pun tidak berdosa. Tidak berdosa sebab suami isteri tu semua jumhur ulama terima. Cuma yang saya sebut ni dari sudut sunnah. Maknanya kalau kita buat gitu kita boleh pahala. Walaupun tidak berdosa, sebab apa? Sebab kita dalam keadaan dalam bilik, semua jumhur ulama terima. Yalah kalau tidak berselimut macam dugong kan apa? Nah. Macam dugong apa? Nah. 2 ekor dugong. Jumhur ulama kata tak berdosa. Tetapi isteri Nabi kata kami berselimut. Itu panduan untuk kita. Maknanya berselimut itu mana kedudukan tahapnya lebih tinggi. Dan kalau kita buat, kita akan dapat pahala. Pahala-pahala ni apa pula? Untuk dapat pahala terhadap mesti ada keberkatan. Kalau tak ada berkat, dia tak dapat pahala. Itu mengikut pandangan ulama-ulama kita. Bila sebut boleh pahala, mana di situ ada keberkatan. Jadi keberkatan itu apa pula? Boleh dikatakan semua ulama terima. Sehingga saya boleh kata ijma' lah. Ulama Islam mentakrifkan barakah ini 2 maksud yang serta ada dalam kalimah itu. Terkandung dalam kalimah barakah itu 2 maksud. Pertama sekali banyak kebaikan, yang kedua berterusan kebaikan. Kebaikan tu ada banyak dan kebaikan tu tidak terputus tapi dia berterusan. Kalau ada 2 sifat tu, maka kita diberkati oleh Allah, berada dalam keadaan berkat. Tapi kalau kita buat baik, sekejap saja hilang kebaikan, terhenti setakat itu maknanya tidak sampai darjah barakah. Dapat kebaikan itu tapi tidak sampai ke tahap barakah. Jadi kita ni kalau buat sesuatu, hatta makan, minum, bersetubuh, mandi, dan kita nak barakah, bukan sekadar boleh pahala biasa, tidak. Jadi kalau nak dapat barakah, kita kena ikut tata cara Nabi. Nabi mandi macam mana? Itu kena ikut. Jadi nak ikut macam mana kalau tidak tahu? Itulah tujuan kita belajar sunnah ni, belajar hadis. Kita nak tahu perkara itulah. Itu makna petunjuk. Cuba bayangkan saja. Kita balik selepas ni, kita akan tanggal ke baju kita. Betul tak? Biasa. Takkan kita nak tidur dalam keadaan pakai baju Melayu ni? Baik.
Boleh pahala ke tidak? Ketika kita nak tanggalkan baju, boleh pahala kalau ikut sunnah Nabi. Sebab dalam riwayat, misalnya dalam riwayat Nasai, Sunan Nasai, jelas isteri-isteri Nabi sebut, Nabi bila dia nak tanggalkan baju, dia keluarkan dulu baju daripada sebelah kiri. Ke tangan kita ni ada kanan atau kiri. Kita buka baju tu dari sebelah kiri terlebih dahulu. Kita tanggalkan baju dari sebelah kiri. Tapi ketika nak pakai baju, masukkan dulu tangan kanan. Itu disebut oleh isteri Nabi. Dan perbuatan Rasulullah ni hadrat, walaupun nampak biasa, dia tetap dapat keredaan Tuhan. Dia boleh menjadi petunjuk. Walaupun sunnah di situ bukan wajib, sunnah dengan makna sunat. Sunnah dengan makna sunat. Sebab sunnah ni ada ya, kategori dia lah, ada hukum yang berbeza. Baik. Kemudian yang kedua, Nabi sebut as-samtus salih. As-samtus salih ni hadrat, kalau saya nak terjemah mudah, salah satu perintah daripada Nabi, kita kena tunjukkan kelakuan zahir kita ni biar nampak berakhlak. Itu termasuk dalam kewajipan kita. Misalnya kita turun daripada masjid ni, saya ambil contoh yang ringkas ni. Kita nak pakai selipar kita, cuba elak daripada pijak selipar orang lain. Itu antara peraturan dia. Kenapa saya sebut begitu? Sebab kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, walaupun Nabi sebut secara umum, seseorang nak dapat kelebihan datang ke masjid, dia tidak boleh menyakiti hati orang lain. Yang itu ulama hurai fasal itu. Jadi kalau orang tengok, tuan dia tengok kita pijak selipar dia dengan selipar kita. Sebab tu kita kadang-kadang kita tengok orang yang faham sunnah, kalau kata selipar tu terlalu banyak lah, dia akan pegang selipar dia, dia bawa pergi ke selepas daripada. Kita boleh pijak selipar orang lain dengan telapak kaki kita, tapi jangan pijak dengan selipar, sebab dia mengotorkan selipar orang lain. Itu termasuk dalam sunnah. Saya sebut tu kerana perkara tu tidak dipandang agak dipandang sepi lah oleh masyarakat kita. Dia fikir perkara itu tidak besar. Sebab setengah orang tu nak datang ke masjid selipar khusus, setengah tu basuh dulu selipar. Sebab apa? Sebab kuku ada najis dan sebagainya, dia rasa tak senang hati. Tiba-tiba kita pijak selipar. Itu termasuk dalam idza. Sebab dalam hadis kata, selagi kita tidak ada idza, selagi kita tidak melakukan perbuatan menyakitkan, malaikat akan menyelubungi kita semasa kita berada di masjid. Kena jaga. Bahkan dalam hadis Bukhari, dalam kitab Bukhari, ini hadis Bukhari juga, tapi bukan kitab Bukhari, ini ada Mufrad. Dalam Sahih Bukhari, pernah Nabi lihat seorang sahabat tu ketika dia dengar Nabi berkhutbah, secara tidak sengaja dia gali pasir guna tangan dia. Muka zaman Nabi mana ada kapek seperti kita ni, dia ada pasir begitu, masing-masing sahabat bawa sajadah sendiri kan? Tiba-tiba ada sahabat tu ketika dengar khutbah tu, dia sambil-sambil tu macam mana tangan dia tu, dia gali pasir. Nabi tak benar. Nabi kata, man massal hasa faqad ghawa. Sesiapa yang bermain dengan batu-batu kerikil, duk korek tanah kemudian main di tangan dia batu kerikil, faqad lara, orang itu dikira lara. Jadi para ulama meletakkan bahawa antara disiplin yang kita perlu patuh adalah jangan kita buat perkara-perkara yang dikira sebagai merosakkan, menampakkan huduh dia punya keadaan masjid. Tidak boleh. Maka Nabi suruh supaya sahabat itu sama ke semula tanah yang dia korek dengan tangan itu, pasir itu. Sampai begitu sekali. Ada seorang sahabat Nabi, siapa dia boleh bagi tahu, saya tak ingat nama sahabat, tapi ini jelaslah dalam riwayat ini, sangat jelas sahih riwayat ini dalam Sunan saya tak ingat nama. Cuma yang saya ingat adalah tapi kalau silap perbetulkanlah. Saya ingat saya Ibnu Mas'ud juga pernah satu hari ni salat Isya. Mungkin zaman Nabi tidak ada kapek seperti saya sebut. Tiba-tiba dia meludah dalam masjid. Kerana dia tak boleh nak tahan, dia meludah dalam masjid. Tidak mengganggu orang salat, cubalah ada rasa. Tapi dalam masjid, dia balik ke rumah dia pada waktu malam, tengah malam dah, baru dia teringat, dia kata aku meludah dalam masjid. Daripada rumah dia turun semula ke masjid, cari mana kesan ludahan dia. Alhamdulillah, bila dia cari, terjumpa, masih ada lagi kesan itu. Dia pun gali lubang, dia timbus. Dia timbus dia punya ludahan air ludah dia tu. Kemudian dia letak begini. Alhamdulillah. Nasib baiklah dia kata. Kalau tidak, dia akan berdosa pada malam. Sebab dalam riwayat Nabi kata sesiapa yang meludah dalam masjid, dia mesti timbuskan. Dia mesti gali dan dia mesti timbuskan supaya tidak menimbulkan jejet. Itu salah satu. Sebab itulah ulama letak salah satu idza.
Idza. Ni kalau kita kapek gini ni. Biar dia minta maaf saya sebut ni kalau terkena maaf. Kadang kita kan kadang-kadang dia gosok kaki dia atas kapek ni. Dia gosok kaki dia. Jadi daki-daki itu jatuh atas kapek. Dia buat dengan tidak sengaja. Itu termasuk idza. Cuba elak. Atau buat tai hidung dia apa? Dah bahasa. Buat tai hidung dia leset di tiar tu. Dia itu di tiar tu misalnya. Ataupun di kapek. Perbuatan itu haram. Kalau dalam syarah Bukhari, perbuatan itu haram. Sebab apa? Dia mengotorkan masjid. Tidak menajiskan, mengotorkan lain. Bukan menajis tapi mengotorkan. Kalau menajiskan hal itu jelas lagi lah haram. Mengotorkan itu haram. Kotor tak semesti najis. Itu kena berhati-hati. Sebab dia masjid ni dia penuh dengan disiplin. Kalau hadirat nak baca kitab khusus berkenaan dengan masjid, ada satu kitab dan kitab ni dianggap sebagai terbaik yang pernah ditulis oleh ulama secara khusus. Kitab ni nama dia I'lamus Sajidin fi Ahkamil Masajid yang ditulis oleh Imam Az-Zarkashi. Kitab ni ada diterjemah dalam bahasa Melayu Indonesia. Kitab tu menjadi rujukan utama dalam bab hukum hakam yang berkait dengan masjid. Jadi kalau kita sebagai EJK patut sangatlah kita ada kitab tu supaya kita dapat berkhidmat dengan masjid dengan cemerlang. Dia sebut bagaimana Nabi, sebab Nabi ni pengurusi masjid Madinah tu. Sebab tu sahabat kalau nak buat apa-apa dia akan tanya Nabi. Nabi akan bagi panduan. Tu I'lamus Sajidin bi Ahkamil Masajid, tu nama kitab tu. Maklumat-maklumat yang perlu diketahui oleh orang yang nak datang salat di masjid tentang hukum-hukum masjid. Kena tahu. Imam Zarkashi tulis kitab tu. Kemudian yang ketiga Nabi sebut al-iqtisad, kena sederhana. Ini orang panggil khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatnya. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengah. Mana kalau kita bercakap pun tidak terlalu melampau, suara pun sederhana, bahasa pun semua sederhana. Sederhana ni maknanya dalam keadaan yang sopan. Itu sikap orang Islam. Dan ketiga-tiga yang disebutkan ikut petunjuk. Maknanya nak buat sesuatu tahu, ada ilmu tentang perkara itu. Kemudian menampilkan perwatakan yang baik, yang sesuai dengan agama. Kemudian hidup dalam keadaan sederhana dalam semua perkara, tidak melampau. Ini adalah merupakan salah satu ataupun tiga daripada 25 juzuk kenabian. Baik, yang ketiga, hadis yang ketiga. Itu hadis yang ketiga, hadis yang ketiga. Jadi setengah ulama membuat ulasan hadis ini dengan mengatakan bahawa sesiapa yang ada tiga sifat ni ataupun salah satu daripada sifat ni, maka orang itu sudah ada sifat kenabian. Tapi dia tidak boleh mengaku jadi nabi. Sifat kenabian, lama dia mengaku jadi nabi. Rasa tak jauh dari kawasan ni ada Nabi dulu saya rasa tak? Kawasan ni tak silap lah. Katanya sakit sekarang ni. Dan letak jawatan. Kalau tak silap lah. Tak jauh rasa kawasan ni. Dia hadirat kalau kita baca sejarah orang yang mengaku jadi Nabi ni setiap zaman ada. Kalau di Indonesia tu sampai di interview dalam TV. Cuma saya tengok cara dia bercakap ketika di interview tu, dia ni pokok batiniah. Besar dia, tahi besar, tubuh dia besar lah. Saya ingat mungkin 100 kilo agaknya. Dia mengaku dia jadi Nabi. Dan dalam majlis tu dia bawa pengikut dia. Dan bila host tu tanya, mana mukjizat kamu? Setiap Nabi ada mukjizat dalam bentuk kitab suci. Dia kata kitab suci saya ni Al-Quran juga. Cuma Nabi diperintahkan Allah untuk menghuraikan Quran secara zahir. Saya ni Allah beri authority untuk menghurai Quran dari sudut batin secara terang. Tapi di Indonesia tidak ada masalah. Asalkan dia jadi warga negara yang baik, dia bayar cukai, dia nak dakwah apa pun boleh. Sehingga boleh masuk secara terbuka. Di Indonesia tak boleh, alhamdulillah. Di Indonesia tak apa. Tak apa. Berbeza agama, kita nak dakwah apa, asalkan tidak mengancam keselamatan negara, politik stabil, bayar cukai, warga negara baik. Awak nak menganut apa, tak apa. Itulah kelebihan Pancasila di Indonesia. Saya pernah tanya seorang pensyarah di UCIAIN Aceh ni, Ar-Raniri, nama Pak Yasafak. Dia buat PhD di USM tentang kajian pemikiran Hasan al-Banna rahimahullah. Dia boleh PhD.
Dia ni biasanya padri. Biasanya padri, dia convert, dia masuk Islam, kemudian dia buat kajian. Akhir sekali boleh PhD dalam kajian itu. Pernah dia beritahu pada saya, dia kata di sana kukuk mana pun dia pujilah Malaysia ni, sebab dia berada beberapa tahun di Pulau Pinang. Dia puji Malaysia ni ada JAKIM, dia kata. Dan setiap negeri ada jabatan agama. Ya, walaupun adalah kita kata kekurangan-kekurangan tu, tapi kukuk mana pun kalau nak dibandingkan dengan negara saya, lebih baik negara awak. Sebab negara saya ni ialah mengaku jadi Nabi pun tak apa, asalkan dia tidak menimbulkan kekacauan, perbalahan, asalkan dia boleh hidup saling hormat menghormati. Satu rumah tu beberapa agama. Ada seorang pendakwah kita tanya, macam mana boleh satu kubur, satu rumah berbagai agama kahwin campur, dalam kubur masing-masing pelbagai agama dikebumikan di satu tanah perkuburan. Dia jawab mudahlah. Dia kata, masakan malaikat Munkar dan Nakir tak dapat beza yang mana Islam yang mana kafir. Oh, tu jawapan dia. Dia nak azab pakai, dia tak boleh nak beza yang mana Islam yang mana Kristian. Kebumikan dalam satu perkuburan pun tak ada masalah. Itu kedudukan senario kehidupan beragama di, kita kata, setengah negara umat Islam. Okey. Kita berhenti setakat itulah dulu sebab ni kita masuk tajuk lain. Okey. Jadi kita bagi jadi mudah-mudahan dengan 3 hadis yang kita bincang itu kita jadikan sebagai panduan kita lah, insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah berkati hidup kita dengan usaha untuk kita mendekatkan hidup kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.